Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana Allah itu adalah Tuhan yang layak diberikan puji-pujian. Kita juga mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tanda syukur kita kerana Allah masih lagi memberikan nyawa kepada kita. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita menambahkan amal-amal soleh. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita mengambil pelajaran, mengambil pengajaran, mengambil teladan daripada ayat-ayat Allah, daripada ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Semoga pengisian pada pagi ini diiringi dengan rahmat Allah, dicucuri rahmat dari Allah. Allah mencapakkan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menilai, mencatat usaha kita yang sedikit ini sebagai salah satu amal soleh, salah satu amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melapangkan dada kita. Allah mempermudahkan pengisian kita pada pagi ini. Tanpa Allah, segala-galanya tidak akan dapat kita lakukan. Kerana ilmu yang kita nak belajar ini adalah ilmu Allah. Telinga ini adalah, semuanya adalah dari Allah. Kita tidak boleh lepas sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sila buka Suratul Baqarah ayat 216, muka surat 34. Okey, saya ulangkan balik ayat yang kita nak bicarakan. Ayat yang kita nak gali dia punya teladan dia. Ayat yang nak kita amalkan. Yang selepas kita habis pengisian ini, apa tindakan yang kita nak buat? Kita akan merujuk ayat nombor 216, muka surat 34. Suratul Baqarah, ayat 216, muka surat 34. Muka surat 34. Baris yang kalau sudah sudut susunan baris ayat tu mungkin baris 1, 2 dan 3. Juzuk yang kedua. Dia terletak pada juzuk yang kedua, muka surat 216, ayat nombor 30, muka surat 34. Ayat 216 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, baris yang pertama 1, 2 dan 3 daripada 15. Okay, sebab Quran ni dia ada 15 baris. Biasanya ada 15 baris kan. Baris 1, baris 2, baris 3 sampai 15. Tapi ayat ni ayat yang atas tu. 1, 2 dan 3. Surah Al-Baqarah. Okay, ayat ini. Okay, tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan dah buka
Mungkin tuan-tuan dah hafal ayat ini dan ayat ni biasa dah kita dengar. Okey, tetapi kita pilih juga ayat ini untuk kita ulang-ulang, lebih banyak kita mengulang, lebih banyak kita faham, lebih banyak kita ingat, dan moga-moga ayat ini membentuk karakter kita, membentuk tingkah laku kita, kita menjadi seorang yang redha, seorang yang pasrah, seorang yang berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maknanya, moga-moga ayat yang kita belajar ni nanti, saya dah sebut dah teladan dia awal-awal ni, ayat ni nanti, dia akan penghujungnya, Allah Ta'ala mendidik kita, membimbing kita, supaya kita menjadi seorang yang berserah diri. Kita menjadi seorang yang redha, pasrah. Kita takkan jadi seorang yang merungut. Kita takkan jadi seorang yang rasa marah. Kita jadi seorang yang redha, tenang kita menerima segala ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan dah tulis, dah catat. Terima kasih, jazakillahu khaira kepada sahabat-sahabat yang dia menulis semula ayat surah, muka surat yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Ini adalah ayat pilihan dia. Okey. Ayat ini juga, ayat ini saya akan bacakan lagi satu ayat. Maksudnya ayat utama dia Al-Baqarah 216, saya akan padankan dia. Maksudnya kita akan baca satu lagi ayat, tapi ayat yang kedua ni adalah ayat yang sokongan kepada ayat surah Al-Baqarah. Okey, tuan-tuan tolong tulis. Tuan-tuan tolong tuliskan satu lagi ayat. Maksudnya tadi ayat 216. Ayat yang kedua ni adalah ayat nombor 19. Okey, ayat nombor 19. Surah An-Nisa. Tulis surah An-Nisa. Surah yang keempat. An-Nisa ialah An-Nisa surah yang keempat. Kan? Surah yang keempat kan? Ali Imran, An-Nisa. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah. Dia surah yang keempat. Surah An-Nisa, surah yang keempat. Ayat nombor 19. Muka surat nombor 80. Juzuk yang keempat. Ayat ini baris yang ke-14 dan ke-15. Okey, saya sebutkan dulu ayat mana yang kita nak bincangkan, ayat mana yang kita nak baca, ayat mana yang kita nak carikan teladan. Okey, ayat utamanya seperti yang telah ditulis oleh rakan-rakan kita, iaitu surah Al-Baqarah ayat nombor 216. Tapi ayat surah Al-Baqarah 216 ini kita perlu sokong dia. Kita perlu ambil ayat lain untuk menguatkan fakta maklumat dalam surah Al-Baqarah, kerana dalam Ali Imran ada satu pertambahan maklumat yang tak ada dalam surah Al-Baqarah tadi. Okey, iaitu ayatnya apa? Ayat yang kedua ni, ayat sokongan kepada ayat surah Al-Baqarah tadi adalah An-Nisa, surah An-Nisa ayat nombor 19, muka surat 80, juzuk yang keempat, surah yang keempat. Ayat ke-19 surah Nisa ni terletaknya pada baris yang ke-14 dan 15. Maknanya dah bawah-bawah dah ayat surah Nisa. Okey, tuan-tuan dah dapat dua surah ini. Okey, kenapa perlu surah Nisa ni? Nanti kita akan sebutkan kenapa kita perlu ambil juga surah Nisa ni. Sebab kalau kita belajar Quran, kalau kita belajar untuk kita fahamkan satu Quran, untuk kita fahamkan satu ayat, kan, pentafsiran yang terbaik, kaedah faham Al-Quran yang terbaik, kita kena tafsirkan satu ayat dengan ayat Al-Quran yang lain yang mempunyai tema yang sama, yang membicarakan perkara yang sama. Okey, jelas kat situ. Kenapa kita bawa juga surah Nisa? Kerana surah Nisa ni dia ada pertambahan maklumat yang tak ada pada suratul Al-Baqarah. Tetapi Al-Quran, walaupun ayat dia duduk pada surah yang lain, letaklah pada muka surat ke berapa ke,
dia mempunyai hubung kait dia antara satu sama lain. Okey. Dah dapat ayat dia yang mana kita nak baca? Kita bacakan dulu ayat dia. Saya bacakan ayat dia. Tuan-tuan dengar baik-baik. Ataupun tuan-tuan boleh juga membacanya bersama-sama dengan saya. Kerana kita membaca satu huruf, Allah Ta'ala bagikan kita ganjaran 10 pahala. Kita baca dulu ayat dia. Muka surat 34, ayat ke-216. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil terus. Kita mula pada ayat yang awal. Allah kata apa? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Sampai situ kita berhenti, kita sambung. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Okey, itu ayat dia. Okey, yang saya bacakan tadi. Okey. Ayat ini kita baca pada permulaan dia. Kutiba alaikumul qital, lepas tu penutup dia wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Penting sangat ayat ni. Kita kena baca yang depan sampai hujung dia kerana dia ada kaitan. Okey, kita baca ayat 216, kita tengok terjemahan dia apa. Okey, kalau tuan-tuan ada terjemahan, tuan-tuan buka terjemahan siap-siap. Kita baca terjemahan dia. Kalau kita baca pada ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, Allah kata kamu telah diwajibkan pergi berperang. Maknanya ayat ni turun pada ketika para sahabat mereka dikehendaki oleh Allah kena pergi berperang. Kamu diwajibkan berperang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah Allah perintahkan kita pergi berperang, kan, agak-agak apa persediaan kita ataupun bagaimana hati kita? Agak-agaklah, contohnya kalaulah Allah mengisytiharkan ataupun pemerintah mengatakan bahawa okey, semua rakyat jelata bersiap sedia, kita kena pergi berperang. Agak-agak kita sanggup tak berperang? Sanggup tak kita pergi kepada kancah peperangan? Sebab apa? Sebab kalau kita pergi berperang, dia punya risiko dia apa? Apa dia punya impak dia? Tentulah kita akan kata kalau pergi perang, dia punya risiko dia apa? Sama ada kita mati syahid ataupun kita hidup, kan? Maksudnya peperang ni dia punya impak dia apa? Kita menggadaikan nyawa kita. Lepas tu kita terpaksa meninggalkan ahli keluarga kita. Kita terpaksa meninggalkan harta kita yang kita cari selama ni. Kita terpaksa apa? Kan? Terpaksa menghadapi luka-luka dan sebagainya berperang. Apa yang kita nyatakan ni sebenarnya itulah perasaan yang dialami oleh orang Islam ketika mana perintah Allah suruh berperang. Okey, kita kena faham dulu tentang perang ni, penting sangat ayat perang ni. Kan? Siapa suka berperang? Kan kalau berperang ni kan kita hadapi risiko apa? Mati, betul tak? Kita kalau Allah kalau boleh tak nak mati. Tapi kalau masuk berperang, sudah pasti kita menghadapi kematian. Maknanya kita pun sendiri akan ada perasaan, ada tak orang lain nak pergi? Pergilah, bagilah orang lain pergi, kan? Maknanya kita tak sukalah. Betul tak? Okey. Maka para sahabat, orang Islam ketika ayat ni turun, mereka ada perasaan itu. Sebab tu ketika mana Allah kata kutiba alaikumul qital, Allah kata kamu diwajibkan berperang. Wa huwa kurhul lakum. Sedangkan ia perkara yang kamu benci, yang kamu tak suka. Rupa-rupanya waktu ayat ni turun, tuan-tuan, ayat ni Allah bagi teguran. Yang mana orang Islam, mereka rasa macam berat hati nak pergi perang ni. Tuan faham kan? Berat nak pergi perang. Kalau pergi perang macam saya sebut tadi itulah. Kita risiko high risk tau, high risk. Kita yang kena COVID-19 ni pun kita dah risau kan. Walaupun dah makin kurang, kita pun risau, takut kita. Sebab apa? Dia memabitkan nyawa kan. Bayangkan ini terang-terang.
kita pergi berperang, jaga. Kan? Orang Islam ketika ayat ni turun, mereka rasa macam berat hati, mereka tak suka nak pergi berperang. Okay, tuan-tuan faham dulu potongan ayat ni dulu. Ayat ni penting. Sebab ayat ni nanti dia membantu memahami ayat yang lepas ni. Bukan ayat lepas ni, maksudnya potongan ayat lepas tu. Okay, saya nak tuan-tuan faham dulu ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Sebab ada orang, bukan ada orang lah, setengahnya dia baca terus ayat wa asa an takrahu. Kan, dia terlupa nak ambil ayat depan dia dulu. Sebab ayat depan dia tu, potongan ayat yang depan tu, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum tu, dia memberi contoh. Dia membantu kita untuk memahami kenapa ayat ni tiba-tiba kata, ayat ni sebut tentang benda benci, benda suka. Kenapa? Rupa-rupanya potongan ayat depan tu lah penting. Maknanya ayat ni dia sangat berkaitan, mula ayat ni turun, dia sangat berkaitan tentang orang Islam diwajibkan kena pergi perang. Tetapi mereka tak suka nak pergi perang. Siapa yang kata? Allah yang kata. Allah kata wa huwa kurhul lakum. Allah kata kamu telah diwajibkan berperang, tapi kamu tak suka nak pergi perang. Maknanya kamu tak suka benda tu, berperang kan? Okey. Habis potongan ayat tu, kita sambunglah. Ayat yang dibaca ni, Allah kata apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Allah kata boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, maknanya boleh jadi kamu tak suka pada sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal yang kamu tak suka pada sesuatu itulah, ia adalah baik. Okey, saya berhenti pada potongan ayat ni dulu supaya tuan-tuan faham. Berhenti kat ayat ni dulu. Okey. Ayat ni kata, kan saya sebut ada dua potongan ayat kan? Pertama, dalam ayat awal, apa yang ayat ni orang Islam tak suka pada mula-mula. Okay, kalau kita baca ayat awal tadi, sebab kalau kita nak, dia macam ni, kalau tuan-tuan nak dapat penghayatan, tuan-tuan nak gunakan ayat ni, kita kena faham keseluruhan. So, kita kena bawa diri kita seolah-olah kita berada di tempat orang Islam. Yang mana ketika ayat ni turun, suasana dia, suasana dalam suasana peperangan, maka kita fahamkan siapa yang perintah pergi perang. Jawapannya Allah, betul tak? Okey. Kalau Allah perintah, bagi ingat kenapa saya kata perintah? Kerana kita nak kaitkan nanti pada pengajaran dia. Kan? Allah sahajalah yang layak memerintahkan benda ni kena buat. Betul tak? Allah sahajalah yang berhak untuk memerintahkan perkara ini jangan dibuat. Betul tak? Betul. Okey, jelas. Tetapi faham yang itu, nanti senang kita nak bawa ayat ni, nak apply dalam kehidupan kita. Jadi, di antara perkara yang Allah wajibkan, para sahabat, orang Islam kena buat. Nak tak nak, kau kena buat. Kenapa nak tak nak? Sebab perintah dari Allah. Tetapi, mereka tak suka perkara yang Allah perintahkan itu. Perintah apa? Allah perintah pergi perang. Okey, selesai. Kita faham Fahamkan ayat ni dulu. Kemudian, Allah bagi tahu kepada orang Islam ketika itu. Dan juga kepada kita lah. Nanti kita akan kaitkan dengan kita. Allah bagi tahu. Moga-moga, bukan moga ni maksudnya, sebenarnya, yang engkau tak suka pergi perang tu, kata Allah, perang tu sebenarnya bagus untuk kau. Maksudnya Tuhan kata, yang kau tak suka nak angkat senjata, kau tak suka nak pergi perang, kan? Yang kau tak suka nak pergi perang itulah, kata Allah, dia bawa kebaikan kepada engkau. Dia beri kebaikan kepada engkau. Okey, selesai kat situ dulu. Kita kena faham dulu tentang perang, perintah Allah. Ambil itu dulu, fahamkan. Okey. Lepas tu Allah kata, ayat potongan dia yang berikutnya, Allah kata, wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Lepas tu Allah lawankan balik. Allah kata, dan sebaliknya, moga-moga, Allah kata, boleh jadi kamu suka pada sesuatu itu,
padahal ia buruk bagi kamu. Kalau kita ambil ayat potongan awal tadi tu, kalau kita ambil ayat dia tu, Allah bagi tahu. Kalau kau tak suka perang, maksudnya kalau kau sukalah tak nak pergi perang. Tadi kan ayat awal Tuhan kata, yang boleh jadi yang kau tak suka nak buat, macam kau tak suka pergi perang tu, kata Allah, sebenarnya berperang itu yang kau tak suka itulah sebenarnya mendatangkan manfaat yang baik pada engkau. Lepas tu Allah kata, boleh jadi yang engkau suka tak nak pergi perang itu sebenarnya dia bawa keburukan kepada engkau. Okey, selesai tuan-tuan. Fahamkan dulu konteks ayat ni. Faham tu dulu, senang nanti kita nak apply dalam hidup kita. Okey, dah tuan-tuan boleh faham dia punya contoh perang tadi. Saya baca dulu sebab ayat ni pasal perang dulu. Nanti baru kita ambil umum, pengajaran dari umum. Kan? Okey. Kita ambil semula. Kita ambil semula ayat ni. Ambil pada awal balik. Jadi, ayat ni Allah bagi tahu, kita tahu kan, perintah perang dari siapa? Dari Allah. Okey. Sifat manusia, kan, kita faham. Siapa suka berperang? Siapa suka mengorbankan nyawa? Betul tak? Siapa suka siapa suka membinasakan diri dia, ataupun siapa yang suka meninggalkan anak, isteri, keluarga dan sebagainya? Betul tak? Tentulah orang tak suka. Tetapi isunya sekarang, perintah perang tu siapa perintah? Siapa fardukan? Allah. Okey, jangan ingat ya, mesti kena kaitkan dengan Allah. Maknanya perintah perang adalah dari Allah. Betul ya? Okey. Orang Islam pada awalnya, mereka tidak suka pergi berperang. Okey, kita tengok contoh perang. Tapi sekarang isu utamanya, siapa yang perintah perang? Isu dia. Kita kena faham dulu. Siapa yang perintahkan perang? Jawapannya adalah Allah. Pokok pangkalnya adalah Allah kat situ. Okey, tapi dalam contoh ni, Allah perintahkan pergi berperang. Okey, jelas. Mereka tak suka nak pergi berperang. Allah kata, yang kau tak suka itulah pergi berperang tu, sebenarnya berperang itu, kau berjihad itu bawa kebaikan kepada kau. Lepas tu kalau kau suka tak nak berperang, ia sebenarnya buruk untuk engkau. Okey, saya bagi contoh mudah. Kita bagi contoh, kita sendiri sudah faham kan? Contoh kan. Tuan-tuan cari. Kita bagi contoh mudah. Mana negara yang tak ada askar? Ataupun mana negara yang dia memang askar pun tak ada. Maksudnya tak ada pertahanan. Tak ada, tuan-tuan. Negara, dia mesti ada Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Maksudnya, mesti negara-negara dia mesti ada askar dia. Kenapa, tuan-tuan? Kerana nak jaga negara. Betul tak? Tuan-tuan bayangkan. Kalaulah negara kita tak ada askar, biar je orang masuk dalam menjajah negara kita, apa jadi, tuan-tuan? Tentulah apa jadi? Orang boleh menjajah, lepas tu tak, orang boleh bunuh orang yang di tempat itu kan? Harta akan dicuri dan sebagainya kan? Jadi ayat ni Allah bagi tahu kepada sahabat, kalau tak adalah perintah jihad, apa akan jadi, tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau tak adalah perintah jihad dalam agama Islam ni, tak ada perintah jihad, biarlah musuh nak buat apa pun, buat je lah. Tentu akan ada kesan yang buruk. Itu yang Allah bagi tahu. Allah bagi tahu, apa yang kau tak suka tu pada perintah perang yang aku perintahkan, kata Allah, sebenarnya bawa kebaikan kepada engkau. Tetapi yang kau suka untuk tak nak pergi perang tu, itu sebenarnya bawa keburukan kepada engkau. Saya rasa kita dah sebut tadi dia punya contoh baik dia dan contoh buruk dia. Kita pun dah faham kan? Okey. Kemudian ayat penutup dia. Penting, penutup ni pun penting. Penutupnya Allah kata, ataupun kalau orang tanya, kita nak dapat jawapan. Macam mana pula Allah boleh cakap yang kita tak suka tu sebenarnya itulah yang baik, yang kita suka itulah yang tak baik? Kalau orang tanya kenapa boleh jadi macam tu, jawapannya ada pada potongan ayat yang hujung tu. Yang hujung tu bunyinya apa? Wallahu, Allah jualah, ya'lamu, sentiasa mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau, kata Allah, tidak mengetahui. Okey, potongan ayat hujung dia kan, potongan ayat hujung dia Allah kata,
Allah jualah yang sentiasa tahu, sedangkan engkau tak tahu apa-apa. Maknanya engkau tak tahu. Tak jelas tak? Maknanya maksudnya kalau kita ambil konteks ayat ni, kita padankan ayat awal dengan hujung dia, pembukaan dia dengan penghujung dia, Allah bagi tahu. Allah kata, aku tahulah, kata Allah, kenapa perang tu disyariatkan. Kenapa aku suruh perang, kata Allah. Kerana aku tahu. Engkau tak tahu tentang perang tu. Maksudnya Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu tentang dirinya. Allah kata, Allah sentiasa mengetahui perihal kehidupan ni. Allah tahu kenapa perang tu disyariatkan. Kenapa kau kena pergi perang. Sedangkan engkau tak tahu. Yalah kan, daripada ayat ni dia bagi jawapan dalam hidup kita. Ayat hujung ni kadang-kadang orang terlupa nak pegang. Terlupa nak baca ayat hujung tu. Kan? Sebab nanti kita nak amalkan ayat ni. Okey, selesai. Tuan-tuan faham dah dia punya tuan-tuan faham dulu dia punya konteks ayat dia. Sekejap lagi kita akan cerahkan lagi. Kita akan nampakkan lagi macam mana ayat ni nak aman dalam hidup. Okey. Selesai ya? Tuan-tuan faham ayat tadi. Okey. Pada ayat ini, kan, tuan-tuan jumpa tak perkataan khairul lakum? Perkataan khair, perkataan khair dekat ayat ini dia kebaikan kan, baik kan? Okey. Ayat ni Allah sebut baik je. Kalau kita padankan ataupun kita gabungkan dengan surah An-Nisa, kan saya ada sebut tadi surah An-Nisa kan? Surah An-Nisa ayat nombor 19, tuan-tuan akan jumpa satu perkataan, satu kalimah yang Allah tambah selepas perkataan khaira. Jelas tak? Surah Al-Baqarah ayat 216, Allah hanya sebut khaira je. Allah sebut ia baik bagi kamu. Baik saja. Allah kata baik saja. Tapi Allah tak sebut baiknya. Baik tu baik macam mana? Jumlah dia berapa? Betapa besar baiknya? Kalau kita buka pula surah An-Nisa, muka surat 80, ayat nombor 19, kita akan jumpa Allah tambah perkataan kathira. Maksud dia, dalam surah An-Nisa, Allah ada tambah perkataan banyak. Okay, contoh begini. Tuan-tuan jelas ya? Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan perhatikan baik-baik. Supaya tuan-tuan tidak terlepas mengaitkan dengan surah An-Nisa. Maknanya, dalam surah Al-Baqarah, ayat 216 tadi, Allah hanya sebut apa, Allah kata boleh jadi yang kau tak suka itu sebenarnya ia baik bagi kamu. Allah kata baik bagi kamu. Tapi kalau kita ambil surah An-Nisa ayat nombor 19, kita akan jumpa Allah tambah satu perkataan baik yang banyak bagi kamu. Okey. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan jelas. Tuan-tuan dapat konten yang saya nak kaitkan dengan surah An-Nisa. Kenapa pula nak ambil surah An-Nisa ayat 19? Kita katakan surah An-Nisa ayat nombor 19, Allah ada tambah perkataan selepas perkataan khaira adalah kathira. Kathira ni maknanya banyak. Maknanya kalau kita gabungkan surah Al-Baqarah 216 tadi dengan surah An-Nisa ayat 19, kita akan dapat fakta apa? Allah mengatakan bahawa boleh jadi yang engkau tak suka pada sesuatu itu sebenarnya ia lebih baik banyak. Allah kata ada kebaikan banyak bagi kamu. Kalau tuan-tuan hanya baca surah Al-Baqarah saja 216, tuan-tuan tak jumpa perkataan kathira. Tuan-tuan tak jumpa perkataan banyak tu. Tapi kalau tuan-tuan rujuk surah An-Nisa, ada pertambahan satu perkataan kathira, iaitu banyak. Okay, jelas? Saya tuan-tuan supaya apa? Sebagai contoh. Okay, kita kan selalu cakap
pada kawan-kawan kita, siapa-siapa kan, kita selalu cakap pada kawan-kawan kita, contoh rakan kita ditimpa musibah, contoh kita pun cakap, kita kata nak bagi siapa contoh nama siapa kita bagi contoh nama dia, siapa nama dia, Aisyah lah contoh, kita kata sabarlah Aisyah kan, kita kata mungkin ada hikmah, kita kata mungkin ada hikmah. Pertama kita kena betulkan dulu, lepas ni jangan guna mungkin lagi, kita kata pasti. Beza mungkin dengan pasti kan. Kawan tanya kita kan selalu cakap pada kawan kita, sebab kita nak apply ayat ni, kita nak edikan ayat ni sebagai mutiara dalam kita nak pujuk orang, nak pujuk diri kita. Kita kata mungkin ada hikmah kot, tak ada mungkin lagi, jangan sebut mungkin lagi. Kalau kita sebut mungkin, kita ada syak lah dengan Allah. Sebab kejadian alam ini semuanya di bawah pentadbiran Tuhan. Kan Allah kata dia tu Rabbul Alamin. Okay, saya tuan-tuan Jadi kita kata apa? Kalau orang kata mungkin Allah, kita kata kita masih lagi dalam PKPP, mungkin ada hikmah kot. No mungkin. Kita kata apa? Pasti ada hikmah dia, pasti ada kebaikan dia. Tapi kita tambah lagi satu perkataan, jangan cakap hikmah saja. Kita kena tambah perkataan banyak. Kita kata Aisyah, sabarlah kan, pasti ada hikmah yang banyak. Perkataan banyak ni memberi impak besar tau. Kita kata pasti ada hikmah yang banyak. Jangan sebut hikmah saja, sebut hikmah yang banyak. Kenapa? Sebab surah Nisa Allah kata ada perkataan kathira, banyak. Kita kata pasti ada hikmah yang banyak kan. Buang perkataan mungkin jangan guna lagi, sebab apa saja datang dari Allah dia ada kebaikan sikit ke banyak, selesai. Tapi saya akan terang lagi, tak boleh lagi ni, ini sebagai contoh betapa pentingnya perkataan kebaikan yang banyak tu. Jadi kalau kita nak pujuk diri kita kan, kita pujuk diri kita, kita kehilangan pekerjaan contoh, ataupun gaji kita dipotong contoh kan. Saya contoh ni paling dekat dengan tuan-tuan dan perempuan, betul tak kan? Kehilangan orang yang tersayang contoh. Nanti kita kaitkan semua benda lah, nikmat dan juga musibah. Kita kata dalam diri kita, walaupun kita tak kata pada orang kan, kita kata apa? Pasti ada kebaikan yang banyak. Bukan sikit lagi, pasti ada kebaikan yang banyak Allah nak bagi pada aku ni. Pasti ada hikmah yang banyak ni, pasti ada hikmah yang banyak. Okey, jelas tuan-tuan? Selesai kat situ. Ingat, ubah perkataan mungkin pasti. Apa saja dari Allah pasti. Yang kedua, tambah satu perkataan lain, iaitu perkataan banyak. Kathira, banyak. Okey, selesai tuan-tuan? Dah boleh faham kat situ? Okey. Kita kuatkan lagi perkataan ini, pengajaran ini. Nanti saya akan kaitkan dengan contoh-contoh dia. Dia sebenarnya kalau bagi contoh lagi faham. Okey, contoh. Tapi ayat ni biasa tuan-tuan dengarkan penceramah, ustaz-ustaz, alim ulama selalu sebut ayat ni. Tapi saya kena sebut dia punya konteks cerita dulu, lepas tu dengan penutup dia. Kan? Kalaulah orang tanya pada kita, macam mana kau tahu? Tadi kita kata kawannya Aisyah kan? Contohnya tuan-tuan nama siapa? Contohnya tuan-tuan nama apa? Tuan-tuan nama, orang panggil tuan-tuan Hajah lah contoh. Kata Aisyah tu kata, macam mana Hajah tahu ada kebaikan banyak je? Hajah rasa ke saya dah rasa apa? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul kan? Kita tak alami seperti mana Aisyah tu alami contoh. Tapi macam mana kita nak bagi jawapan? Agak-agak tuan-tuan. Macam mana kita nak bagi jawapan? Kan? Kita belajar. Kan? Kita kata, Aisyah sabarlah. Pasti ada kebaikan yang banyak Allah nak bagi. Pasti ada hikmah yang banyak. Tapi kalau kawan kita tu, dia dah lama hadapi masalah tu. Dia dah lama hadapi benda tu. Kan dia kata pada kita, Hajah tahu tak apa yang saya dah alami banyak? Hajah tak pernah alami. Macam mana Hajah boleh kata ada kebaikan yang banyak? Sebab bagi dia, mungkin dia tak nampak kebaikan. Macam mana kita nak jawab tuan-tuan dan perempuan?
Susah juga kan kalau kita tak pernah alami seperti dia mengalami. Jadi itu pentingnya potongan ayat yang di belakang tu. Ayat yang hujung tu. Kita katakan Aisyah, kita katakan. Kalau nak Aisyah tu kita bahasakan dia adik ke, contoh kan. Kita bahasakan dia anak ke. Contohlah anak lah. Kenapa saya sebut contoh perempuan? Sebab ramai yang perempuan yang dengar lah. Kan? Perempuan ni perempuan dengar kuliah banyak. Jadi kita kata kalaulah Aisyah tu anak kita sebagai ibu. Kan anak kita kata macam mana ibu tahu benda yang saya hadapi ni kebaikan yang banyak. Kita kata nak cuba kau buka surah Al-Baqarah ayat 216. Sebutlah muka surat nombor 34 nak. Kau tengok ayat di belakang tu. Allah kata apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita kata kalau Aisyah tu, kalau anak atau kawan kita kata Syah, kita kata Aisyah, kita kata apa yang saya cakap ni sebenarnya bukan saya suka-suka nak pujuk hati kata. Sebenarnya Allah Ta'ala yang beritahu. Allah beritahu apa? Allah yang mengetahui apa yang engkau tidak mengetahui. Jelas tak jawapan dia? Jadi, dia punya jawapan dia, kalau ayat ni nak guna untuk kita sendiri, untuk pujuk hati kita kan. Kita katakan ayat hujung tu, potongan ayat hujung. Hujung tadi tu penting. Allah kata apa? Wallahu a'lam. Allah kata, Wallahu ya'lamu. Ya'lamu ni Allah sentiasa mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Dan kita kata, Aisyah, kita kata, Allah bagi tahu. Allah tu tahu apa yang kita tak tahu. Jadi kita bagi contoh lain, kita tambah lagi, kita kata, kita tahu ke tahun depan jadi apa? Tahu ke 2022 jadi apa? Tahu ke 2030 jadi apa? Tahu ke esok sendiri tu, contoh kalau lah berlaku hari ni kan, kita gunakan ayat ni pada hari ni, cakap pada kawan kita. Kalau kawan kita kata, engkau tak tahu macam mana aku alami, senang-senangnya kau cakap ada kebaikan yang banyak. Kita kata, aku nak cakap macam mana lagi? Kan Allah yang buat semua ni. Kan Allah yang bagi tahu. Dia tahu apa yang kita, sedangkan kita tak tahu. Kita tahu dia pun, kan? Maksudnya kita tahu ke hari Selasa esok jadi apa? Tahu ke hari Rabu jadi apa? Tahu ke hari Khamis jadi apa? Tahu ke Jumaat jadi apa? Kalau dia sendiri jawab tak tahu kan, kata, manalah kita tahu? Allah je tahu. Sebab Allah tahulah. Ayat yang kita sebutkan tadi tu, syarat tu terjelas tak? Maksudnya Allah mengetahui apa yang kita tidak tahu. Okey. Kita ambil ayat ni dulu, fahamkan. Saya rasa tuan-tuan pun dapat teladan. Tapi untuk mantapkan lagi, dia punya, kita panggil nak mengukuhkan lagi pengajaran ayat dia ni. Okey. Awal dan hujung dah habis. Okey. Kalau kita ambil ayat tadi tu, kita dapat belajar rupa-rupanya berperang, adanya disyariatkan jihad itu sebenarnya bawa kebaikan yang banyak, kan? Orang kata, belum perang lagi lah. Macam mana kau tahu? Lah, kan Allah yang syariat. Allah yang syariatkan. Allah yang perintahkan. Pasti ada kebaikan yang banyak. Kan? Kalau tanya macam mana kau tahu? Lah, sebab kita tak tahu, Allah tahulah. Okey, itu jawapan dia. Selesai kat situ. Okey. Walaupun ayat ini, asal usul dia terpakai kepada cerita contohnya pasal perang. Okey? Tetapi, kalau kita belajar Al-Quran, dia ada satu kaedah. Kaedah ni, kalau tuan-tuan boleh tulis dalam bahasa Arab, lebih baik. Bahasa Melayu pun tak apa. Dalam kaedah Al-Quran, kaedah nak mengamalkan ayat Quran, dibunyi dia macam ni. Para ulama mengatakan bahawa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Okey, saya ulang sekali lagi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Siapa yang boleh komen dalam bahasa Arab, dia tuliskan perkataan. Maksud dia, kalau orang kata, lah ayat ni tak valid lah, macam mana kita nak amalkan ayat ni? Ayat ni kan kita pasal perang. Kita kata, bukan begitu. Cara kita nak mengambil pelajaran ayat, sesuatu ayat Al-Quran, jangan tengok pada
sebab ayat tu turun secara khusus. Maksud dia, kita kata pada kawan kita. Sebab kawan kita pun mengaji Quran juga. Cuma faham dia, ayat Quran ni kan pasal perang. Takkan kita boleh ambil pengajaran dia, kan pasal perang. Contoh kan, lepas tu kalau dia cakap, kes aku ni lain. Kes dalam ayat ni kes perang. Kes aku ni, apa kita kata? Kes aku ni dah diberhentikan kerja. Apa valid cerita aku diberhentikan kerja dengan kisah pasal perang? Nampak tak kalau orang tanya pada kita? Maka kita pun kata pada dia, lah sebenarnya kita kata kaedah mengatakan bahawa al-ibrah, maksud dia apa? Sesuatu teladan, pengajaran yang kita nak ambil bi umumil lafzi, diambil pada keumuman lafaz dia. La bi khususi sababi, jangan tengok pada sebab yang khusus. Sebab yang khusus maksudnya ayat ni turun sebab apa, kaitan dengan apa. Ayat ni turun disebabkan khususnya pasal sahabat orang Islam pada ketika itu tidak suka nak pergi berperang. Tetapi pengajaran ayat diambil umum. Diambil umum tu yang saya sebut tadi tu. Okey, kita kata pada dia balik. Okey. Perang siapa syariatkan? Kita kata tentulah kawan kita kata Allah lah. Okey. Dalam hidup kita, sebutkan dalam hidup kita yang tidak ada sedikit pun tindak tanduk apa yang berlaku dalam hidup kita tak ada kaitan dengan Allah. Kita minta disebutkan. Macam kita katakan, kita kata, sebutkan dalam hidup kita ni apa yang bukan dari Allah, ataupun apa yang bukan daripada perbuatan Allah, apa yang bukan disebabkan Allah. Minta dia sebut. Kan? Tentu dia akan jawab, mana ada. Semua hidup kita ni, alam ni, pokok ke, flora, fauna ke, sekelilingnya, semua alam ni semuanya di bawah pengaturan Allah. Jadi kita berkata, kalau kau dah cakap macam tu, senanglah nak ambil pengajaran. Makna dia apa? Okey. Kita kata macam ni. Okey, kita bagi contoh. Contoh paling mudah lah. Paling mudah. Okey, begini. Sembahyang siapa suruh? Allah lah. Okey, kan? Kita nak kempen. Jangan guna ayat ni masa musibah saja, dia ambil umum. Okey. Jadi, kalau Allah suruh sembahyang tu baik ke tak baik? Lah, mestilah baik sebab Allah yang syariatkan. Nampak tak? Kan? Sebab kan orang tak nak sembahyang. Contoh kata, kita pegang pada sembahyang tu wajib, betul lah. Tapi kalau orang tak nak sembahyang, kenapa saya kena sembahyang? Kita katakan, apa yang kau tak suka nak sembahyang tu, sebenarnya sembahyang tu lebih baik untuk kau. Apa yang kau suka tak nak sembahyang, sebenarnya itu buruk untuk kau. Kan? Contoh. Lepas tu Allah kata, siapa yang syariatkan berjilbab, ataupun siapa yang syariatkan menutup aurat? Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, siapa yang suruh kita menutup? Kalau orang perempuan, dia kena menutup seluruh tubuh badan dia, melainkan muka dengan tapak tangan. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh, tuan-tuan? Jawapannya Allah. Okey, kalau Allah yang suruh, kalau Allah yang syariatkan, bagus ke tak bagus menutup kepala tu? Menutup aurat tu, nak tanya, bagus ke tak bagus? Macam ni, kita nak kempen orang kan. Kita nak guna dalil Quran, mungkin orang tak nak terima. Tapi kita kata macam ni je. Semua orang dia ada titik. Semua orang ni dia faham tentang Allah. Jadi kita kata, kan? Kita kata, pakailah tudung, tutuplah aurat. Kita kata, kenapa aku perlu tutup aurat? Kita tanya, mungkin kita boleh kata, kita bawa contoh lah. Yang perintahkan kita menutup aurat ni kan Allah. Kan? Okey, dia setuju. Betul Allah. Tanya balik. Apakah Allah Ta'ala menyuruh kita menutup aurat ini tak baik untuk kita? Jelas tak? Jadi dia punya point dia, jangan lari daripada mengkaitkan tentang Allah tu. Jadi kalau dia dah faham yang itu, dia boleh terima semua dari Allah tu baik. Kalau semua dari Allah tu baik, tentulah segala syariat Allah tu baik. Kan? Contohnya kan, Nabi kata apa? Nabi kata, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah tak suka orang merasuah. Jadi Allah bagi tahu apa?
Kalau ambil ayat ni, jangan rasuah. Rasuah tu Allah tak suka. Benda yang Allah tak suka ni pasti bawa kebaikan. Ingat tak? Jelas tak? Jadi ambil ayat ni. Boleh gunakan ayat ni. Jadi kita kata, tak boleh. Benda yang Allah larang, Nabi larang, dia pasti ada keburukan. Tak boleh. Kita kata. Kan? Jelas tak? Maksudnya, kita nak suruh orang solat. Pasti ada kebaikan pada solat. Sebab apa? Sebab Allah yang syariatkan. Allah suruh kita puasa bulan Ramadan. Kenapa? Allah yang syariatkan, Allah yang suruh. Pasti ada kebaikan. Kebaikan sikit ke banyak? Okey, selesai kat situ. Okey, Allah larang kita makan riba. Contoh. Kan? Allah larang kita minum arak kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam kan? Tentu ada keburukan. Sebab apa? Sebab itu yang datang dari Allah. Pasti ada keburukan. Kalau Allah larang, ada keburukan. Kalau Allah suruh, pasti ada kebaikan. Sikit ke banyak? Jawapannya banyak. Okey, selesai tuan-tuan dan puan. Lepas tu penting perkataan kathira. Okey, selesai kat situ, barulah kita kaitkan dengan musibah. Jangan nampak musibah saja. Jangan terlupa untuk mengatakan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan. Sama ada perintah itu berbentuk wajib buat, jangan buat. Semua itu pasti ada kebaikan yang banyak. Walaupun kita tak suka. Kita suka dapat untung lebih. Tapi itu haram riba tu. Contoh kan. Allah kata, apa yang kau suka pada riba itu sebenarnya tak baik bagi kau. Apa yang kau tak suka tu sebenarnya baik bagi kau. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang banyak. Sebab apa? Sebab semua perkara di alam ini yang Allah syariatkan, sama ada bentuk wajib buat ataupun wajib tinggal, ataupun benda yang sunatkan dibuat ataupun elok ditinggalkan, semua itu ada kebaikan yang banyak. Okey, selesai kat situ. Lepas tu baru kita ambil contoh musibah. Okay, contoh apa? Contoh musibah. Okey, sebelum saya masuk kepada contoh musibah, kita mantapkan lagi ayat ini, kan? Kita mantapkan ayat ini, kan? Dengan banyak cerita di dalam Al-Quran yang Allah bawa contoh, maknanya study case. Maksudnya, kisah-kisah ini dia boleh jadi sebagai study case. Study case apa? Contoh. Contohnya, macam cerita, ingat tak contoh yang paling mudah lah kalau ibu-ibu ni, kita bagi contoh kisah Ibu Musa. Siapa yang pernah mengikuti slot saya sampaikan kisah Ibu Musa, tuan ingat tak kisah Ibu Musa? Nanti tuan buka lah dalam surah kisah Ibu Musa, dalam surah Al-Qasas ada cerita pasal Ibu Musa kan. Tuan ingat tak kisah Ibu Musa? Ibu Musa ni contoh yang kata orang yang paling dekat lah dengan ibu-ibu ni. Ingat tak kisah Ibu Musa? Okay, Kisah Ibu Musa, ingat tak yang Allah perintahkan dia selepas dia melahirkan Nabi Musa, Allah suruh dia apa? Dia pergi letak bayi dia Musa tu di dalam satu peti. Peti itu pula mesti dibawa arus air apa? Air sungai kan? Betul tak? Kalau tuan-tuan, ibu-ibu ya, kalau duduk kedudukan Ibu Musa, melahirkan anak, kan? Anak kena kuning, masuk hospital pun kita dah. Mana kita pun dah ibu, iyalah, dia kandungkan anak dalam perut 9 bulan. Betul tak? Dia yang melahirkan anak. Mana boleh pisah dengan anak? Betul tak? Kan? Ibu-ibu yang terpisah dengan anak-anak, terpaksa duduk di universiti, tak dibenarkan balik. Apa perasaan dia selepas kerajaan kata dibenarkan anak-anak di universiti boleh balik ke rumah? Oh, perasaan ibu dan bapa, ya Allah. Bayangkan Ibu Musa, anak dia masih bayi, tak tahu apa-apa. Allah Ta'ala suruh Ibu Musa tu letakkan anaknya di dalam peti itu. Kemudian biar peti itu dibawa oleh air sungai. Agak-agak kita sanggup tak? Maksud sekarang, Allah perintah letakkan bayi itu di dalam peti. Tetapi kita tidak suka. Betul tak? Kalau kita ambil ayat tadi, mana ibu suka? Tentulah Ibu Musa. Perasaan ibu kan?
Tetapi sekarang ni perintah siapa? Perintah Allah. Ambil ayat yang tadi. Jadi kalau kita ambil ayat tadi, Allah kata apa? Engkau telah diperintahkan untuk meletakkan bayi engkau di dalam peti, sedangkan engkau tidak menyukainya. Boleh jadi apa yang kau tak suka letakkan anak kau dalam peti tadi telah dia membawa kebaikan yang banyak kepada engkau. Dan boleh jadi engkau suka anak tu dekat dengan engkau, ia tidak baik bagi engkau. Allah tu sentiasa tahu apa yang kau tak tahu. Maksudnya saya bagi contoh, nak padankan ayat tu dengan kisah. Cuba bawa kisah kita, ambil ayat tu dalam hidup kita. Jelas tak? Macam kita ambil ayat tadi tu lah. Kita jelas tak? Contoh yang paling, kan akhirnya kan kita belajar kan. Kalau tuan-tuan tak pernah baca kisah Ibu Musa tu, baca tuan-tuan. Supaya tuan-tuan dapat feel tu. Tuan-tuan dapat, akhirnya rupa-rupanya kebaikan banyak Allah nak bagi apa? Sebab kalau Ibu Musa berkeras hati juga nak simpan Musa tu dalam rumah dia, dia tak nak pisah dengan bayi dia, tu dah tentu Musa tak akan hidup. Tentu Musa akan mati. Sebab apa? Sebab zaman Firaun dulu, kita belajar kan, kalau dia dengar suara bayi lelaki, dia akan bunuh. Jadi mana ada budak yang boleh duduk diam je. Kita bayangkan, kalau bayi, kan dia menangis. Kalau kita fikir logik kan, macam mana Ibu Musa tu dia nak simpan anak dia, tak nak bagi tahu orang sekeliling dia dapat anak lelaki. Sedangkan tentera-tentera pergi mencari anak-anak lelaki, contoh kan, nak dibunuh. Jelas tak? Tentulah anak tu akan menangis, berteriak. Tapi Allah tahu, yang kau tak suka itulah itu kebaikan. Akhirnya kita belajar kan dalam Quran kan. Akhirnya rupa-rupanya Musa tadi sendiri akhirnya patah balik kepada emak dia. Akhirnya emaknya lah yang susukan dia. Tengok tak tuan-tuan kebaikan dia. Contoh yang paling mudah sekali lagi nak faham lagi, baca kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Allah tahu kebaikan banyak. Tu contoh dia. Kan? Contoh lain, dalam surah Al-Kahfi tu, ingat tak kisah seorang budak yang dibunuh oleh Khidir? Kita ingat tak kisah budak yang dalam hadis kata diambil kepalanya, dipatahkan, dia bunuh dengan kepalanya dicabut oleh Khidir kan? Musa kata apa? Kenapa kau bunuh dia? Dia tak salah apa-apa, ingat tak? Tetapi kan Allah Maha mengetahui, rupa-rupanya baru Musa tahu. Yang dia tak tahu rupa-rupanya budak yang dia bunuh tu nanti dia akan memurtadkan. Dia akan menyebabkan bapa dengan mak dia menjadi kafir kalau dia makin membesar. Dekat situ contoh, kalau tuan nak kata contoh, Allah tahu futures. Allah tahu yang akan datang yang kita tak tahu. Okey, selesai. Cara tuan faham. Saya bagi contoh lain lah. Okey. Saya bagi contoh lain. Okey. Dengan isu musim COVID-19 contoh. Siapa yang datangkan wabak COVID-19? Tentu nak kata Allah. Kalau Allah datangkan sesuatu, ditimpalah kepada masyarakat, ditimpa kepada umat. Ada kebaikan ke tak ada kebaikan? Ambil ayat tadi. Kalau orang yang dia ada ayat ni dalam diri dia, dia boleh simpan ayat ni, dia akan kuat nak lalu. Tentulah. Kan Allah katakan, telah ditimpa kepada engkau COVID-19 sedangkan engkau tidak menyukainya. Kita ambil ayat tadi. Boleh jadi yang kau tak suka kepada COVID-19 itulah bagi kebaikan yang banyak. Dan boleh jadi apa yang kau tak suka, apa yang kau suka, itu ada kata keburukan kepada engkau. Allah mengatakan apa? Allah sentiasa mengetahui apa yang kau ketahui. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula. Bukanlah saya sebut ni bermakna kita suka musibah tu. Jelas tak? Musibah ni dia tidak ada pilihan. Dia dari Allah. Tetapi apabila dia datang dari Allah, ayat ini mengubah cara kita berfikir, melapangkan hati kita, menguatkan semangat kita untuk kita redha, untuk kita pasrah, untuk kita gembirakan hati kita. Pasti ada kebaikan yang banyak COVID-19 ni. Pasti ada kebaikan yang banyak. Pasti ada kebaikan banyak. Tapi kita usahalah untuk sembuh dia. Jangan kita salah faham pula. Tentang jelas tak? Kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh, kita kaitkan dengan anak tadi kan. Ada orang, dia teringin sangat nak anak perempuan. Kan? Tapi Allah tak bagi dia seorang pun anak perempuan.
Lahir-lahir anak lelaki, lahir anak lelaki. Contoh. Kita tanya soalan. Kadang-kadang kan ibu berkata-kata, bapaknya berkata-kata, kenapa Allah tak bagi kat aku anak perempuan? Contoh kan. Ambil ayat tadi dipadankan dengan kes kita. Kan? Allah kata, boleh jadi engkau tak suka kepada anak lelaki tu, sedangkan yang lelaki itulah yang berbaik untuk engkau. Boleh jadi engkau suka kepada anak perempuan, sedangkan anak perempuan tu tak baik untuk engkau. Kita faham tak? Allah Maha mengetahui apa yang kau tak ketahui. Kita tak tahu tuan-tuan, kalau anak perempuan tu kita jaga, anak perempuan tu jadi apa? Apa terjadi kepada dia kalau dia membesar? Kita tak tahu. Begitu juga ada orang, dia teringin sangat nak anak, teringin sangat nak anak. Dia dah usaha dah, tapi tetap Allah tak bagi. Jadi takkanlah kita nak salahkan Allah. Kadang-kadang syaitan datang tu, syaitan datang duk bisikkan kita. Kan? Kita tanya, apa salah aku? Aku dah buat apa? Kan? Ambil ayat tadi. Allah kata boleh jadi engkau tak suka, engkau tak dapat anak tu, sebenarnya ia ada kebaikan banyak pada engkau. Boleh jadi engkau suka ada anak tu, sebenarnya anak yang kau suka yang ada tu sebenarnya tak bagus bagi engkau. Allah Maha mengetahui apa yang kau tak ketahui. Tu tak faham tak? Maksudnya kan, maksudnya Allah tahu kalau anak tu kita dapat, apa yang jadi kat kita. Anak tu jadi apa kita tak tahu. Anak tu kita boleh jaga kita tak tahu. Sebab Allah mengetahui benda yang kita tak tahu. Mungkin tuan-tuan pernah alami benda benar kan. Contoh kan, kita ni, dalam keluarga kita ni, ada anak yang kita panggil lah, kan setengah orang kata kan, ada orang kan dia macam, ada setengah orang kata, kenapa anak aku macam ni, belajar tak pandai-pandai ni, belajar tak pandai-pandai. Contoh kan, anak yang pandai tu, wah bagus anak aku ni, kan dapat, okey mak, saya dapat result mak, semua oh seronok kita kan. Tiba ada anak kita seorang ni, asyik tak lulus je. Contohnya kita kata, kita rasa anak seorang ni menguji betul lah contohnya. Kita tahu tak 10 tahun berikutnya apa jadi, 20 tahun berikutnya apa jadi, 30 tahun tu berikut apa jadi. Tuan-tuan dan perempuan, 30 tahun yang berikutnya rupa-rupanya anak yang tak berjaya tadi itulah, anak yang kerja biasa-biasa tadi itulah, dialah yang senang jaga kita, yang senang kita nak ke mana-mana. Faham tak maksudnya? Maksud dia, anak yang kita duk marah sangat tu, bukan? Belajar tak pandai-pandai, kita dah hantar tuition, dah hampa contoh kan. Anak tu lah telefon. Man, kau kat mana? Mak sakit ni klinik. Anak tu lah yang cepat-cepat. Anak yang pandai tadi tu, Man sibuk lah mak Man kerja sibuk lah meeting, outstation. Contoh. Bukan kita menolak Allah bagi anak pandai. Tak, itu maksud yang lain. Maksud saya, apa saja yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah beri dalam hidup kita, sama ada pada pasangan, sama ada pada anak-anak, sama ada pada ahli keluarga, itulah adalah yang terbaik untuk kita. Tak jelas tak tuan-tuan? Saya harap tuan-tuan jelas. Tuan-tuan dapat apa yang saya nak sampaikan berdasarkan ayat-ayat pilihan kita pada pagi ini. Maknanya kesimpulannya apa? Segala yang berlaku dalam hidup kita, semuanya adalah ketentuan Allah. Semuanya adalah datang dari Allah. Apabila dia datang dari Allah, dia pasti ada kebaikan di dalamnya. Apa saja? Sama ada dalam bentuk perintah amal ibadat, sama ada dalam bentuk larangan-larangan jangan buat sesuatu perkara, sama ada dalam bentuk musibah. Semua ada kebaikan. Kan? Macam orang yang mukmin, orang yang kenal Allah melalui ayat-ayat Quran yang dia baca musim COVID-19 ni, mungkin orang yang dia selalu berfikir kebaikan, selalu fikir baik tentang Allah, dia akan dapat pelajaran. Dia akan nampak,
oh, rupa-rupanya COVID-19 ni banyak buat kebaikan. Mungkin sekarang orang tak nampak kebaikan dia. Tapi nanti dia akan nampak kebaikan dia apa. Bagi kita, kita berpegang, kita yakin dengan ayat 216 dan juga ayat surah An-Nisa ayat nombor 19. Apa saja yang datang dari Allah, apa saja ketentuan Allah, ia pasti ada kebaikan yang banyak. Bukan sikit, pasti. Jelas? Saya harap tuan-tuan dan puan faham. Saya harap tuan-puan jelas daripada ayat surah An-Nisa 216 dan juga surah Al-Baqarah 216 dan juga surah An-Nisa yang nombor berapa? Ayat nombor 19. Okey, semoga ayat-ayat Quran ini dapat membentuk cara kita berfikir tentang ketentuan Allah, takdir Allah, supaya ayat-ayat Quran ini boleh mengurangkan bebanan yang kita hadapi selama ini. Dengan ayat Al-Quran ini moga-moga membentuk cara kita hidup dalam kita menerima apa saja pemberian dari Allah. Jelas tak? Puas kita cari rezeki, tapi Allah bagi banyak tu aja. Kita ambil ayat ni, Allah bagi aku banyak, tentulah ada kebaikan untuk aku yang banyak. Allah bagi aku sikit pun tentu ada kebaikan dari Allah. Kita nak dapat banyak itulah sebenarnya tak bagus untuk kita. Sebab Allah tahu, mungkin kita kalau kita dapat banyak, kita lupa diri. Mungkin kita kaya, jadi orang sombong. Mungkin kalau kita kaya, kita akan lupa pada Allah. Sebab tu Allah buat macam tu. Begitu juga kalau kita sedang mengalami kesakitan yang tak sembuh-sembuh. Allah tahu. Kita pegang ayat ni, oh Allah bagi aku sakit ni, mungkin ada, kita bukan mungkin, pasti ada kebaikan yang banyak. Kan? Kita nak sihat itulah sebenarnya tak baik bagi kita. Sebab apa? Sebab Allah tahu. Kalau kita sihat, kita akan jalan pergi mana? Kita akan, faham tak? Kalau kita sihat, kita akan pergi mana? Mungkin kita akan lupa ke Allah. Betul tak? Mungkin kita akan lupa diri. Jelas tak? Tapi disebabkan kita sakit ni lah mulut kita, Allah, Allah, Allah. Hati kita selalu duk ingat Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tahu kita sakit. Rupa-rupanya sakit itu kebaikan yang banyak Allah bagi pada kita. Tapi kita tak minta sakit. Kita tak minta sakit. Kita tak minta musibah. Tetapi kita bersedia apa saja yang datangnya dari Allah. Okay, moga-moga dapat pengajaran yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah sampaikan pada rakan-rakan kita. Kita sambung besok hari jam yang sama. Kita akan tadabbur lagi. Kita akan ambil pengajaran dia, cari pengajaran dia pada ayat-ayat yang lain. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa esok pagi jam 10 pagi. Mohon ampun, maaf, salah dan silap atas kekurangan, atas kelemahan saya. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan pada esok pagi jam 10 dengan ayat-ayat pilihan yang lain.